Assalamualaikum. Hari ini kita tengok tajuk struktur kawalan ulangan WAL. Okey, ulangan WAL ni ulangan yang dilaksanakan selagi syarat diuji adalah benar. Ia lebih kurang sama dengan struktur kawalan for yang mana penyertaan diuji sebelum penyertaan berulang dilaksanakan. Maksudnya dia tengok dulu syarat benar barulah ulangan tu dilaksanakan. Okay, cuma ada perbezaannya di sini di mana kawalan for kita tahu bilangan ulangannya. Maksudnya kita dah tetapkan berapa kali perlu diulang. Tapi untuk ulangan WAL ni, struktur kawalan ulangan WAL, bilangan ulangan tidak diketahui. Okey, berapa kali nak ulang ialah berdasarkan sama ada syarat dipenuhi ataupun tidak. Jadi kalau dia uji syarat tu benar, dia akan ulang. Okey, katalah 10 kali ke, 1000 kali ke, 100 kali ke, dia akan ulang dan ulang. Okey, selagi syarat tu benar, dia akan ulang untuk WAL. Okey, berbeza dengan for, kita akan tetapkan bilangan dia. Contohnya kita masukkan 10. Jadi dia akan hanya ulang 10 kali. Okey, berbeza dengan WAL, dia akan uji syarat. Kalau syarat tu benar, dia akan ulang, tak kira lah berapa kali. Mungkin 1 kali saja dia ulang. Mungkin juga sampai 1000 kali, mungkin juga 100 kali. Jadi selagi syarat tu dipenuhi, selagi itulah dia ulang. Okey, kita tengok dia punya algoritma dia. Okey, pengguna memasukkan input, kemudian input diuji berdasarkan syarat ditetapkan. Selagi syarat benar, maka penyertaan yang berulang dilaksanakan. Contohnya dia nak suruh cetak nama. Okey, cetak nama yang dimasukkan. Jadi dia akan cetak nama tersebut. Kemudian dia uji syarat tu. Adakah syarat tu dipenuhi? Kalau dipenuhi, dia akan cetak nama lagi dan seterusnya. Okey. Sekarang kita tengok dia punya sudukut dan catat alih. Okey, contohnya dia tengok catat alih struktur kawalan WAL bagi satu algoritma yang menerima dan mencetak nama yang ditaipkan oleh pengguna selagi nama yang ditaip bukan ruang kosong. Okey, syarat dia kalau dia type nama, jadi syaratnya benar. Betul lah, dia akan buat dia punya paparan ni, papar P tu. Okey, paparan nama dia. Okey, tapi kalau katalah pengguna tu masukkan ruang kosong ataupun kita kata space, okey, space tu, jadi dia akan pergi ke bawah. Maksudnya tak akan cetak apa-apa. Dia terus tamat. Dia tengok mula, pengguna masukkan nama, setCAN P sama dengan nama yang dimasukkan. Contohnya nama yang dimasukkan Abu. Okey, jadi dia tengok, check. Adakah Abu bukan ruang kosong? Ya, Abu bukan ruang kosong. Jadi dia akan paparkan P. P tadi ialah Abu. So, Abu akan dipaparkan. So, dia naik atas semula. Kemudian dia masukkan nama lagi, sekali lagi. Kemudian dia pengguna masukkan nama. Okey, kemudian katalah nama kedua dia masukkan Ali. Okey, kemudian dia check, adakah Ali bukan ruang kosong? Ya. So, dia akan paparkan Ali. Okey, kemudian dia naik atas semula. Okey, dia berulang-ulang selagi tidak dimasukkan ruang kosong ataupun space, maka dia akan ulang langkah ni, paparkan P. Okey, kalau masukkan space, dia akan terus pergi tamat. Okey, berapa kali ulangan tu kita tak pasti. Okey, selagi syarat tu dipenuhi, selagi itulah dia akan ulang dan ulang. Okey, ini dia punya sudukut. Okey, mula minta pengguna masukkan nama, setCAN P nama yang dimasukkan, WAL P bukan ruang kosong, paparkan P, kemudian tamat. Okey, sama ni kamu tengok ada mula, pengguna masukkan sini nombor 2, setCAN P dekat 3, kemudian WAL di sini WAL kita guna diamond di situ untuk WAL. Okey, kemudian paparkan P, untuk papar kita gunakan simbol dipanggil apa simbol ni, petak sengit sikit tu. Okey, kemudian tamat sini. Okey, jadi itu catat alih dia dan sudukut. Okey, sekarang kita tengok contoh yang diberi. Okey, contoh lain pula. Contoh 2.4. Pengiraan hasil tambah nombor yang dimasukkan sehingga pengguna menaip kosong. Okey, syarat dia ialah sehingga pengguna menaip kosong. Okey, selagi pengguna masukkan nombor, selagi itulah dia akan minta masukkan nombor. Selagi itu dia akan tambah.
Okey, bila type kosong, barulah dia akan stop. Okey, proses yang terlibat, pengguna diminta masukkan nombor yang hendak dijumlahkan. Okey, nombor ni bukannya 1 tambah 1, 1 tambah 2 tambah 3, bukan. Nombor ni adalah nombor random, nombor yang kita nak jumlahkan. Okey, apabila pengguna naik kosong, ulangan akan terhenti dan jumlah bagi semua nombor yang telah dimasukkan akan dipaparkan. Okey. Jadi kita tengok draft algoritma dia. Satu, dia isytihar pemboleh ubah. Kemudian isytihar penyataan pengawalan wal. Kemudian dia ada input dan output. Kemudian ada uji syarat. Okay, kita tengok. Ini algoritma yang lebih jelas. Okay, pertama, isytihar pemboleh ubah jumlah dan nombor. Okay, jumlah ni sebab kita nak tahu jumlah ke hasil tambah semua nombor. Okay, nombor ialah nombor yang kita akan masukkan nanti. Okey, setkan nilai jumlah kepada kosong. Setkan nilai nombor kepada kosong. Paparkan mesej masukkan nombor. Okey, mula-mula kita buat nombor tu kosong dulu. Okey, setkan nilai nombor kepada nombor yang dimasukkan. Katalah dimasukkan nombor 10. Jadi dia pun tengok syarat. Nombor bukan sifar. 10 bukan sifar. Jadi dia akan lakukan tindakan dekat letak ni. Jadi ini adalah tindakan untuk dilakukan jika nombor adalah bukan sifar. Maksudnya jumlah tadi kosong tambah nombor. Nombor tadi 10. Kemudian dia kata ulang langkah 5. Okay, dia akan minta masuk nombor yang baru. Katalah nombor kedua ialah nombor 23. So dia tengok syarat. Nombor 23 bukan sifar. Jadi kalau bukan sifar dia akan masuk ke dalam ulangan di sini. Okey, tadi jumlah adalah 10. So 10 tambah 23, dia akan pegang lagi jumlah ni, dia belum papar lagi, dia baru pegang. Maksudnya dia simpan jumlah tu dulu. Okey, dalam 10 tambah 23 ialah 33. Kemudian dia akan pergi semula nombor 5. So okey, katalah lepas 2 nombor tu kamu nak berhenti. Jadi kamu pun masukkan nombor kosong. Okey, bila dahilkan sifar ataupun kosong, sifar bukan nombor tu adalah sifar, dia kata bukan sifar. Jadi syarat tu tidak benar. Bila tidak benar, dia akan terus pergi ke nombor 7 di mana dia paparkan jumlah dia tadi. Okey, tadi jumlah 33, so dia akan paparkan nombor 33. Okey. Sekarang kita tengok sudut kod dia. Okey, mula isytihar pemboleh ubah dan pemboleh ubah jumlah dan nombor. Jumlah sama dengan kosong, nombor sama dengan kosong. Okey, kemudian paparkan mesej masukkan nombor. Setkan nombor sama dengan nombor yang dimasukkan. While nombor ini adalah penyataan dia, penyataan nombor tak sama dengan sifar ni adalah penyataan. Maksudnya kalau dalam coding ni kamu kena guna ayat ni lah. Okey. Kirakan jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Okey, kenapa nombor tadi kita isytiharkan kosong? Okey, sebab kalau kamu tidak isytiharkan kosong, kat sini akan jadi error. Dia tak tahu. Kali kedua dia boleh tahu apa nombor dia, tapi kali yang pertama dia tak tahu nombor dia berapa, kosong. Sebab tu kita letakkan nilai kosong dahulu. Okey, ulang langkah 5. Okey, kemudian bila dah dia akan masuk ke langkah 5 tadi, masukkan nombor, dia akan setkan nombor kepada nombor dimasukkan, dia akan ulang-ulang selagi nombor dimasukkan. Okey, bila dia masukkan nombor sifar, okey, barulah dia akan pergi ke nombor 8. Okey, paparkan jumlah kemudian tamat. Okey, tengok pula carta alih dia. Okey, kalau kamu perhatikan carta alih dia sebenarnya lebih kurang sama macam yang mula-mula tadi, macam atas ni. Okey, macam atas ni juga. Okey, kamu tengok anak panah dia akan ke bawah. Okey, bila dekat diamond tu dia akan ada anak panah yang bawa naik ke atas mula. Maksudnya pengulangan lah. Okey, ni atas mula, pengulangan. Kita tengok carta alih dia. Okey, mula isytihar pemboleh ubah jumlah dan nombor. Setkan jumlah sama kosong, nombor sama dengan kosong. Kemudian paparkan mesej, masukkan nombor. Ingat simbol-simbol ataupun bentuk-bentuk untuk carta alih ni kamu kena ingat.
Okey, kalau mula gunakan bentuk apa? Ni petak ni ialah untuk proses. Okey, kalau petak yang sengit ni ialah untuk input dan output. Okey, ini input yang ni paparkan mesej, masukkan nombor. Okey, kemudian setkan nombor sama dengan nombor dimasukkan. Okey, itu adalah proses. Kemudian yang ni adalah bila bentuk diamond ialah untuk kawalan. Okey, struktur kawalan sama ada if, else if ataupun guna for. Okey, kita gunakan bentuk diamond. Okey, ni syarat dia. Kalau penuhi syarat, dia akan buat yang ni, tindakan ni, mana dia anak atas pula. Okey, kalau tak penuhi syarat, dia akan paparkan jumlah. Okey, kemudian dia akan tamat.